اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Sadaqallahul Azim. Maksudnya, maka tak kala mereka, Nabi Yaqub dan keluarganya, masuk ke Mesir menemui Yusuf. Yusuf segera menyambut serta memeluk kedua ibu bapanya sambil berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir. InsyaAllah kamu berada di dalam aman. Dan ia, yakni Yusuf, dudukkan kedua ibu bapanya bersama-samanya di atas kerusi kebesaran. Dan setelah itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Dan pada saat itu berkatalah Yusuf, wahai ayahku, inilah dia takbir mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar. Dan sesungguhnya ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku.
ketika ia mengeluarkan daku dari penjara. Dan ia membawa kamu kemari dari desa sesudah syaitan dengan hasutannya merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku lemah lembut takbirnya bagi apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan pemerintahan dan mengajarku sebahagian dari ilmu takbir mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, engkau penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah ajalku ketika mati dalam keadaan Islam dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh. Kita berada pada episod yang ke-17 dan episod yang ke-18 daripada kisah cerita Nabi Allah Yusuf AS bersama dengan ayahnya Yaqub dan keluarganya. Dan ia merupakan episod yang terakhir dalam penceritaan kisah Yusuf AS. Sebelum kita masuk episod yang ke-19 yang mengajar kepada kita beberapa pengajaran daripada kisah ini. Dan tujuan Allah SWT menurunkan kisah ini yang mempunyai keutamaan, yang mempunyai kepentingan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana cerita-cerita ini tidak dapat diketahui melainkan melalui wahyu. Cerita-cerita ini tidak mampu diketahui melalui ingatan manusia dengan tempoh yang panjang. Bahkan melalui catatan-catatan manusia, kerana hilangnya catatan tersebut dengan peredaran masa dan waktu. Namun Allah yang mengetahui segala-galanya, yang mencipta dan mentadbir segala-galanya, menurunkan dan menceritakan bagaimana kisah ini bermula dan bagaimana ia berakhir. Bagaimana ia bermula dengan tanda-tanda kenabian sehingga ketegangan hubungan kaum keluarga sehinggalah kepada penindasan, kezaliman, kejahatan sehinggalah kepada siri-siri kurniaan Allah Ta'ala atau limpang kurnia Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Yusuf AS yang berakhir dengan pertemuan dengan keluarganya. Pada episod yang ke-17 ini, Allah Ta'ala cerita pada ayat 99 hingga 100. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawai. Apabila mereka semua masuk menemui Nabi Yusuf, yang masuk ke negara Mesir daripada Kanaan atau Filistin, lalu mereka sampai ke Mesir dan mereka dibawa menghadap bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Yang pertama Nabi Allah Yusuf buat ialah memeluk kedua ayah ibunya. Awa ilaihi abawai, maka Yusuf memeluk kedua ibu bapanya dengan perkataan abawaihi, ayah dan ibunya. Wa qala dukhulu, dan dia berkata kepada semua rombongan-rombongan yang mengiringi mereka, udkhulu Misra, masuklah ke negeri Mesir. Yang dimaksudkan dengan masuk di sini yakni tinggallah di negeri Mesir. Kerana ia benda yang bersifat talazum. Sebelum kita letak, baru mungkin kita kena masuk dulu. Maka terus dialu-alukan kemasukan mereka. InsyaAllah, dengan izin Allah. Amini, dengan penuh keamanan. Ini menunjukkan menjadi suatu peraturan yang mengizinkan masuk itu ialah kerajaan, pemerintah. Dan perlu memberi jaminan keamanan bagi setiap yang masuk ke sesebuah negara. Maka sebagaimana yang Nabi Allah Yusuf menjamin akan keselamatan keluarganya. Di sana ada beberapa kisah. Sebelum kita mengetahui kedatangan kaum keluarga mereka yang telah kita sebut sebelum ini, jumlah mereka antara 72 orang, lelaki dan perempuan yang datang ke Mesir. Di mana bila Nabi Allah Yusuf AS berkata kepada adik-beradiknya, pulang kamu ke Filistin, bawa ayah. Dan bersama dengannya bajunya yang penyebab kepada kembali melihat ayahandanya Yaqub AS.
Maka ketika mana Yusuf memerintahkan adik-beradiknya pulang ke negara Filistin atau ke negara Kanaan untuk membawa ayah dan ibunya bersama-sama dengan mereka dan kaum keluarga mereka, Nabi Allah Yusuf menyediakan bekalan makanan yang banyak dan memberikan sebanyak 200 ekor unta untuk bawa, kerana ini adalah jemputan diraja. Maka menjadi kebiasaan mana-mana negara kalau jemputan diraja dihantar kenderaannya. Maka dihantar 200 ekor unta untuk mereka berpindah. Artinya unta tadi bukan sekadar bawa orang yang jumlah 72 orang, membawa semua beban-beban, membawa semua barang-barang kerana mereka akan berpindah untuk mendiami negara Mesir. Bukan sekadar Nabi Allah Yaqub, bahkan keturunannya. Sebelum mereka dikeluarkan ataupun keluar pada zaman Nabi Allah Musa AS. Sehingga riwayat menyatakan jumlah mereka yang masuk itu berjumlah 72 orang. Kemudian mereka dikeluarkan pada zaman Nabi Musa berjumlah lebih kurang 600,000 orang. Ataupun dengan jumlah yang tepat yang disebut oleh ulama, situ mi'ati alfin wa khamsu mi'ah, iaitu 700,500 orang yang keluar bersama dengan Nabi Musa ketika mana dikejar oleh Fir'aun. Artinya bagaimana mereka duduk tempoh yang lama sehingga mereka berkembang daripada 72 orang membentuk sampailah 600,000 orang. Satu jumlah yang besar. Walaupun setengah-setengah ahli sejarah menyatakan jumlah sebenar ialah 70,000 orang. Artinya masuk 72 orang dan mereka keluar pada zaman Nabi Musa untuk menyelamatkan diri mereka seramai 70,000 orang. Nah, ini jumlah Bani Israel. Dan ketika mana Nabi Allah Yusuf AS menyuruh ayahnya, ibunya untuk datang. Yang para ulama ketika mana cuba untuk mencari tempoh perpisahan mereka. Kerana kedatangan Nabi Yaqub berarti berakhirnya perpisahan mereka. Berapakah tempoh mereka berpisah sebenarnya? Setengah menyatakan bahawa muddatu firaqihi 18. Tempoh mereka berpisah ialah 18 tahun. Ini satu pendapat ulama. Setengah menyatakan tempoh mereka berpisah ialah 40 tahun dan ini pendapat yang masyhur. Artinya kalau Yusuf keluar pada usia 12 tahun, yakni dicampak dalam perigi sehingga dikeluarkan dan dibawa ke Mesir menjadi anak angkat, tempoh dia berada di rumah Zulaikha, kemudian disumbat dalam penjara, kemudian keluar lalu memerintah dalam 7 tahun aman dan 7 tahun kemarau sehingga berakhirnya kemarau tadi. Maka setengah ulama kata tempohnya semua 40 tahun. 40 tahun. Dan ada setengah menyatakan tempohnya ialah 80 tahun. Sehinggalah kedatangan kematian ketika Nabi Allah Yaqub itu meninggal dunia. Dan Nabi Allah Yaqub AS meninggal dunia, dia telah meninggalkan satu wasiat. Kalau sekiranya dia mati, maka hendaklah dia ditanam di bumi Filistin. Maka Nabi Allah Yusuf ketika mana Yaqub meninggal dunia, setengah ulama menyatakan tempoh Nabi Yaqub tinggal di Mesir ialah selama 17 tahun. Bila Yaqub masuk sama dengan keluarganya, duduk 17 tahun sehinggalah baginda wafat. Dan bila baginda wafat atas wasiat, Nabi Allah Yusuf mengembalikan jenazahnya ke bumi Filistin. Dan perkara yang sama yang diwasiatkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdasarkan hadis yang sahih mewasiatkan supaya sekiranya kalau tidak ada lagi Bani Israel di bumi Mesir. Artinya seperti Allah Ta'ala telah beritahu Nabi Yusuf, bahawa satu hari nanti Bani Israel tidak akan ada di Mesir. Akan dikeluarkan oleh Fir'aun. Maka dia telah mewasiatkan supaya nanti kalau seluruh Bani Israel keluar dari Mesir, maka mayatnya juga dikeluarkan sama untuk dikebumikan di sebelah ayahndanya Nabi Allah Yaqub. Dan ia akhirnya berlaku pada zaman Nabi Musa. Kemana Nabi Allah Musa AS diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan Bani Israel daripada Mesir. Untuk menghalang kejahatan melampau Fir'aun. Untuk menjadi tanda kemusnahan Fir'aun dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Maka ketika mana Musa keluar bersama Bani Israel, Musa tidak jumpa jalan untuk keluar. Seperti gelap. Lalu berpusing beberapa kali. Sehingga kalangan orang-orang tua mereka berkata, wahai Nabi Allah Musa, kami rasa ini disebabkan kami pernah memegang wasiat.
Oh, kami tidak akan keluar daripada Mesir melainkan kami bawa bersama mayat Nabi Yusuf. Lalu kata Nabi Allah Musa, siapa yang mengetahui mana dia tempat mayat Nabi Allah Yusuf? Kerana antara Yusuf dengan Musa itu 400 tahun tempohnya. Siapa yang mengetahui? Katanya ada seorang wanita yang tahu, yang secara turun-temurun mereka mengetahui tempat di mana kubur itu. Yang menjadi istinbat para ulama tentang wajib menjaga kubur para Nabi. Akhirnya Nabi Musa bertemu dengan perempuan tersebut. Namun perempuan tadi memberi syarat. Dia akan beritahu di mana kubur Nabi Allah Yusuf dengan syarat Nabi Musa mesti berdoa pada Allah supaya wanita ini akan menjadi jirangnya dalam syurga. Musa enggak. Sebab kecil sangat amalan nak jadi jirang dalam syurga. Tetapi Allah memerintahkan kepada Musa mengiyakan. Menunjukkan bahawa kita boleh berdoa besar walaupun kita tak layak pun. Sebab itu Nabi ajar kita doa syurga Firdaus walaupun subuh lambat. Ya Allah, aku ingin syurga Firdaus. Subuh lambat, pukul 8 subuh. Ya Allah, nak syurga Firdaus. Kuliah pun tak datang. Tapi tak apa. Doa tu biar besar. Kenapa? Kerana Allah tu pemurah. Ya Allah, boleh masuk syurga kecil-kecil pun tak apa ya Allah. Sebab aku pun subuh lambat. Allah tak ajar kita begitu. Minta yang besar-besar. Kalau hal dunia pun kita boleh minta besar-besar, walau kita pun tak layak. Maka hal akhirat yang Allah Ta'ala menjanjikan sifat pemurahnya. Maka akhirnya disetujui, lalu wanita ini tunjuk tempat dan mengajar cara menggali kubur tersebut. Akhirnya mayat Nabi Allah Yusuf dikeluarkan. Dibawa bersama rombongan Nabi Musa melintasi Laut Merah sehingga ditenggelamkan Fir'aun. Dan mayat itu dibawa oleh Yusha' bin Nun masuk ke Palestin lalu dikebumikan di sebelah Nabi Allah Yaqub. Ini kaitan kisah. Baik, kembali kepada kisah ini tentang dialog ataupun Allah Ta'ala menceritakan ketika mana Nabi Allah Yusuf AS melihat Yaqub sudah datang. Setengah para pengkaji sejarah menyatakan raja telah memerintahkan supaya diberi sambutan negara. Kedatangan Nabi Allah Yaqub bersama kaum keluarganya diberi sambutan di raja. Dengan diperintahkan semua menteri-menterinya untuk keluar. Sehingga riwayat menyatakan jumlah menteri yang keluar ialah seramai 4,000 orang. Yang ini menteri, orang-orang besar, orang-orang kaya, semua kerabat-kerabat di raja untuk memuliakan Nabi Allah Yusuf sendiri dan memuliakan Nabi Allah Yaqub. Dengan dibuat sambutan negara yang besar-besaran. Walaupun nak kita tahu Nabi Allah Yusuf AS, dia bukan raja. Dan dia adalah pembesar yang paling terpercaya. Yang menjaga keuangan negara. Bukan yang menjaga keluhuran keamanan negara. Dengan dasar ekonominya yang luar biasa, yang memberi keamanan kepada bukan sekadar negara Mesir, bahkan dunia. Maka kerana itulah raja mengizinkan supaya sambutan ini dibuat secara sambutan diraja. Untuk mereka menunjukkan kebersamaan mereka dengan Nabi Allah Yusuf AS. Akhirnya mereka disambut dengan sambutan diraja. Dengan jumlah orang yang keluar beramai, semua rakyat Mesir turut menyaksikan hari yang amat bersejarah ini. Dan sememangnya ia layak untuk disambut dengan sambutan demikian kerana kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Maka ketika mana masuk sahaja kaum keluarganya menemui Yusuf. Nabi Allah Yusuf ni tuan-tuan, dia memakai mahkota. Kalau semalam kita cerita, ketika keluarganya berkata, "A'anta Yusuf?" Kamu ke Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, aku Yusuf. Mereka mengenali Yusuf secara betul bukan sebab pengakuan aku Yusuf. Tetapi ketika mana Yusuf menanggalkan mahkotanya, di kepalanya ada tanda. Dan tanda itu sama seperti tanda yang dimiliki oleh ayahnya Yaqub. Dan daripada itu adik-beradik yakin ini Yusuf. Sebab bila kita tak jumpa lama, kalau orang tu mengaku nama dia, mungkin itu tidak cukup. Melainkan kita mesti ada tanda tertentu. Kita kenal tai lalat dia kat mana. Mungkin kita kenal dia ni ada tanda itu, tanda ini. Ya, tanda-tanda ini memang menjadi satu kebiasaan bagi orang-orang besar ataupun orang-orang mulia. Hatta pernah satu ketika Umar bin Abdul Aziz, ketika mana dia ikut ayahnya Abdul Aziz bin Marwan, pergi bersia-sia, pergi ikut kandang kuda. Tiba-tiba beliau tadi pijak oleh kuda sehingga cedera dahinya. Lalu Abdul Aziz bin Marwan merawat anaknya Umar bin Abdul Aziz. Seorang ulama berkata, biarkan.
itu ialah tanda yang kami ketahui akan lahirnya orang hebat. Maka pada daya Umar bin Abdul Aziz juga tanda pemimpin yang adil. Bahkan kalau Nabi kita Muhammad SAW ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian yang berada di belikat Rasulullah di belakang. Sehingga Salman Al-Farisi sengaja mengintai untuk melihat tanda kenabian itu. Yang sebesar Telau Puyuh yang berada di belakang. Dikenali itu Nabi. Dan sama juga sebagaimana Nabi Allah Yusuf. Ya, kalau dia sekadar berkata, aku Yusuf, ini adik-beradik kenal lama. Dia orang tahu ni, dia punya tanda ni. Dan kita kalau adik-beradik pun kita kenal. Cuba hembus sikit, sebab biasa nafas adik kita busuk sikit. Dia ni adik aku. Atau biasa dia rambut dia ni ada sekian, ada parut sini, parut. Itu satu tanda biasa. Sebab itu kalau sekadar Nabi Yusuf berkata, Ana Yusuf, tidak mungkin semudah itu untuk mereka kata, oh Yusuf. Sebab ni adik-beradik, kita tengok tanda. Tandanya bila dia buka, dijatuhkan mahkotanya. Maka dilihat tanda Yusuf AS. Sehingga berakhir dengan pertemuan ini. Maka kembali kisah ayahnya, maka dia sambut. Yang pertama Nabi Allah Yusuf buat memeluk kedua ayahnya. Ini menunjukkan tentang kebolehan memeluk. Khususnya bila jarang bertemu ataupun datang daripada musafir yang jauh. Ini berlaku bila Nabi SAW memeluk sebahagian sahabat yang mereka datang dari jauh. Adapun kalau jumpa tiap-tiap hari tak payah peluk lah. Tidak disunatkan tiap-tiap hari jumpa peluk-peluk. Cukup kita bersalam. Tapi kalau orang ni mungkin balik jauh, balik kampung, seminggu balik kampung misalnya. Atau balik umrah, atau balik siang, boleh kita peluk. Kenapa? Kerana itu ada sunnahnya. Bila setengah sahabat yang berpisah lama dengan Nabi SAW, Nabi menyambut dengan memeluk. Adapun yang biasa Nabi tak peluk. Yang biasa tiap-tiap hari nampak. Maka cukup dengan bersalaman. Dan di sini kita lihat bila Allah Ta'ala menceritakan Nabi Allah Yusuf mengangkat ayahnya, yakni mendudukkan ayahnya alal arsh, atas kursi kebesaran. Dia setiap pembesar dia ada kursi dia. Kalau orang kerja pejabat CEO dia ada kursi dia. Kursi besar dia. Kursi kebanggaan dia. Dan ini menjadi kebiasaan bagi mana-mana pembesar. Mana-mana yang bergelar raja. Maka Nabi Allah Yusuf memang menyediakan kursi yang setara dengannya untuk diduduki oleh kedua ayahnya. Baik, kita katakan maknya dah mati rahim. Ini sebagian ulama seperti Imam Ibn Jarir At-Tabari menyatakan maknya hidup. Maknya hidup dan ayahnya hidup. Tetapi kebanyakan ulama menyatakan maknya sudah meninggal dunia dan Yakub berkahwin dengan ibu saudaranya. Yakni adik pada mak dia. Atau disebut khalah. Ini berdasarkan lafaz ayat menyebut perkataan abawaihi. Ia berbeza dengan walidaihi. Walid merujuk kepada kedua ibu bapa kandung. Abawai salah satu ayahnya tapi ibunya tidak. Bukan ibu asalnya. Kan itu disebut perkataan abawaihi. Tidak disebut perkataan walidaihi. Ini sir rahsia bahasa. Yang disebut oleh kebanyakan ulama mufassirin. Dan kita dah cerita daripada awal. Kenapa Yusuf, Benyamin sentiasa mendampingi ayah Yakub? Kerana mereka tidak ada ibu. Ibunya ketika mana melahirkan Benyamin meninggal dunia. Maka Yusuf dan Benyamin menjadi dikasih oleh Yakub kerana beberapa sebab. Ketiadaan ibu salah satu sebab fitrah kemanusiaan biasa. Dan juga kerana tanda-tanda kenabian. Yang menjadikan Yakub menyintai Nabi Allah Yusuf AS. Dan juga watak Benyamin yang baik. Yang juga dan sifat adik-beradik yang lain yang agak keras. Dan membenci serta hasad. Bila tahu macam kita gini tuan, kalau kita ada anak 2-3 orang. Yang si abang ni suka adik kecil. Suka bully adik kecil. Dan tarik telinga. Kadang ambil barang. Jadi sebagai seorang kita pun protect anak ni. Sebab tu abang ni pembuli. Maka dia sentiasa duduk dekat kita. Dan anak ni pun dia akan sentiasa duduk kat kita. Teter dekat kita. Sebab apa tahu? Abang suka musik. Jadi itu fitrah yang berlaku dalam keluarga. Apatah lagi ada tanda-tanda kenabian dan juga kebaikan kedua-duanya. Maka Nabi Allah Yusuf letak dia di tempat yang mulia. Wa kharru lahu sujada. Manakala adik-beradiknya. Perkataan kharru maksudnya sujud. Tapi sujud di sini dipanggil tahiyyatu ta'zim walaysa tahiyyatu ibadah. Iaitu tunduk hormat bukan tunduk untuk ibadat. Maka ditunduk sebagai satu penghormatan. Namun tuan-tuan itu syariat Nabi Allah Yusuf AS. Adapun syariat kita makruh tunduk kepala.
Kita makruh menundukkan kepala kepada mana-mana manusia. Yang boleh kita buat ialah salam. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Ketika mana sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, ayanhani ba'duna ila ba'din idza taqaina?" Apakah kita boleh tunduk antara satu sama lain bila kita bertemu? Qala, Nabi kata, "La, tak boleh." Qulna, lalu kami berkata, "Afayataniku ba'duna ba'dan?" Boleh tak kita peluk? Lalu kata Rasulullah, "La, tak boleh." Qulna, lalu kami berkata, "Afayusafihu ba'duna ba'dan?" Boleh tak kita salam? Nabi kata, "Na'am." Ya, boleh bersalam. Baik, dalam hadis ini ada dua larangan. Yang pertama, tak boleh kita tunduk. Maksudnya macam Jepun tunduk tu, haid macam itu tak boleh. Menundukkan kepala tak boleh. Cukup dengan bersalam. Adapun yang dulu, itu syariat dulu. Tidak syariat Nabi kita Muhammad SAW. Baik, di sini hadis menyebut tak boleh peluk. Ini tak boleh peluk kata ulama kalau kebiasaan. Makna jumpa selalu peluk. Maka ini dimakruhkan dan ini perbuatan ajam. Yang peluk okey, salam. Salam boleh. Tapi kalau jarang bertemu, dia boleh memeluknya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang kebanyakan ulama menyatakan makruh. Dia tidaklah haram, makruh. Artinya makruh seorang tu tunduk kepala. Macam buat isyarat Jepun tu. Kita pun kawan Jepun pun sekali lah kita haid juga. Maka makruh. Walaupun Ustaz saya saja-saja. Dia dalam Islam ni tak ada saja-saja. Semua ada hukum. Dia tak ada istilah ni saja-saja. Semua ada hukum. Imam disunat ke, makruh ke, wajib ke, haram ke, maka kita kena tahu. Maka menundukkan dengan maksud tunduk merendahkan kepala. Kalau setakat kita ngangguk itu okeylah. Tunduk rendahkan kepala. Dia ada inhina. Inhina mana kita cenderung macam rokok sikit. Kalau setakat kadang kita jumpa kita pun tunduk, angguk kepala itu lain, angguk lain. Ini kita tunduk merendahkan, tengkok kita mula rendahkan bawah dia. Maka ini dimakruh. Allahumma illa melainkan ia berlaku secara spontan. Kadang-kadang kita dah lama terdidik begitu, spontan jadi macam tu. Itu hal lain. Hal itu tidak mengandungi apa-apa kesan sebut hukumnya. Kemudian, bila Rasulullah SAW menyebut tentang salam boleh, bahkan Nabi menyatakan, tasafahu yazhabul ghillu, hendaklah kamu bersalam-salaman, dia akan menghilangkan kedengkian kamu. Cuma salam ni bila kita bertemu. Dah duduk sekali, maka tak perlu. Kalau dah bertemu atau kita nak berpisah, ya, disyariatkan untuk bersalam. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, sesudah menyebut kemuliaan yang diperoleh oleh ayahnya Yaqub dan kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi Allah Yusuf AS. Maka Nabi Allah Yusuf pun menyebut tentang cerita yang pertama ataupun takbir mimpi yang pertama daripada episod pertama. Kita tahu episod pertama Yusuf AS cerita pada ayah mimpi melihat matahari dan bulan. Dan melihat 11 bintang, 11 planet sujud padanya. Lalu dia berkata, wa qala ya abati hadza, wahai ayahku tercinta, inilah dia. Ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah ta'bir mimpi yang aku cerita yang pertama dulu. Qad ja'alaha, Allah Ta'ala telah jadikan mimpiku ini. Qad ja'alaha Rabbi, Tuhanku telah menjadikan mimpiku ini haqqan, benar-benar berlaku. Ini takbir yang paling lama, 40 tahun. Masyhur di kalangan ulama, peristiwa itu berlaku macam saya sebut pada permulaan tadi, perpisahan Nabi Allah Yaqub dengan Nabi Allah Yusuf selama 40 tahun. Maka takbir ini, ditakbir mimpi ini selepas 40 tahun. Menunjukkan kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ada kita bermimpi. Kita tak nampak untuk seminggu dua, sebulan dua, even setahun dua. Tapi untuk satu tempoh, akhirnya kita nampak. Bukan pengalaman kita sendiri. Saya pernah bermimpi yang 20 tahun dulu yang berlaku hari ini. Ada semi-semi saya tak boleh beritahu lah. Pernah saya bermimpi 20 tahun dulu. Maka dia berlaku hari ini. Berlaku dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Artinya tuan-tuan sekalian itu perkara yang mungkin dilalui oleh mimpi-mimpi kita. Tapi kata ulama, mimpi bila makin lama, dia makin kuat. Besok takbirannya. Dia makin kuat. Bahkan ia menunjukkan satu kemuliaan seseorang dengan takbir mimpi yang lama. Ada tuan-tuan di mimpi masa bujang, dah anak 8 baru dipaham mimpi tu. Saat dulu masa saya bujang-bujang, saya ada mimpi. Mimpi begini-begini. Lepas anak 3, anak 4 baru perasan. Ini maksudnya. Bangkai ini maksudnya. Ada yang mimpi masa saya katakan muda, dah tua, baru dia tahu, oh ini mimpinya. Ini maksudnya. Yang ini berlaku sebagaimana yang dimimpikan. Dan kita dah sebut tentang nilai mimpi di sisi orang beriman.
Dan bagaimana mimpi itu melihat dari sudut keikhlasan, kebenaran seseorang, makin benar dia, makin benar mimpi dia. Kalau orang tu orang benar, orang tu orang dekat dengan Allah, mimpinya memang kuat. Bukan termasuk mimpi jumpa orang hidup, mimpi jumpa orang mati, bukan mimpi tanda-tanda. Tapi mereka ni tuan-tuan sekalian ialah ahlu rahsia, ahlu sir. Maksudnya tak adalah nak ngada-ngada nak mudah-mudah cerita mimpi korang. Tak adalah nak masuk surat khabar lalu jadi mimpi perjalanan terakhir. Kecoh saja Malaysia. Mereka bukan jenis macam gitu. Orang benar ni tuan-tuan mimpi tadi dia jadikan isyarat untuk dirinya. Dia tak jadikan mimpi untuk dia keluh kesahkan orang. Kalau mimpi itu menakutkan, dia tak akan cerita orang. Ini di mimpi Malaysia kena tawan. Dia pun cerita semua orang, menakutkan orang. Padahal mainan tidur je. Hatta kalau benar misalnya, tidak disunatkan cerita pada orang. Kita dah sebut tentang dia orang soal mimpi yang tidak baik, dia tak boleh cerita pada orang. Itu amanah Allah simpan. Kalau nak cerita, dia cuma cerita pada orang tertentu. Yang akan memberi takbir, kerana kadang-kadang yang dianggap tidak baik, mimpi itu rupanya baik. Rupanya baik, mimpi yang bagus. Yang memberi kebaikan kepadanya. Sebab itu diceritakan pada orang tertentu. Kemudian kata Nabi Allah Yusuf AS, وَقَدْ أَحْسَنَ بِي, Allah telah mengurniakan kebaikan kepadaku. إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ, ketika mana Allah keluarkan aku daripada penjara. وَجَاءَ بِكُمْ, dan telah mengumpulkan kamu semua. Kamu semua datang daripada badui, minal badui, dari perdalaman, kampung ke bandar. Min ba'di an, selepas nazara syaitan, syaitan yang mencetuskan huru-hara. Baini antaraku wa baina ikhwati, dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latifun lima yasha, Allah itu maha lembut dengan segala yang diinginkan, yang ditakdirkan. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal alimul hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik, kalau kita perhati ayat ni, kenapa Nabi Allah Yusuf tak sebut tentang abang-abangnya buangnya dalam perigi? Yang disebut di sini, dia kata Allah Ta'ala telah memuliakan aku. Selepas aku dikeluarkan daripada penjara, dan Allah kumpulkan aku antara kamu dengan aku, kumpul kat sini. Dan Allah Ta'ala telah mendamaikan perbalahan antara aku dengan saudaraku setelah dihuru-harakan oleh syaitan. Tanpa dia mencela abang-abangnya. Tapi dia menyebut syaitan. Permusuhan ini sebut syaitan. Kerana tidak ada sifat hasad, melainkan bersamanya syaitan. Sebab itu para ulama ajar kalau kita datang hasad sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Kerana hasad tadi datang daripada syaitan. Tapi kenapa Nabi Allah Yusuf tak beritahu? Walau ia episod penting dalam hidup Nabi Yusuf, dia dicampak dalam perigi. Lalu keluar dan dijual beli dan menjadi hamba. Kenapa sebut keluar daripada penjara? Yang pertama kata ulama, kerana Nabi Allah Yusuf sebab dia dah memaafkan adik-beradik dia, dia tak akan sebut lagi benda yang akan menyebabkan adik-beradiknya malu. Kita tuan-tuan dah maafkan orang, dan orang tu ada buat silap kita tak akan sebut lagi silap dia. Sebab dia dah minta maaf dan aku salah. Maka kita tak ada siang, kamu kan dulu kuat mengutuk aku, sekarang dia dah baik. Kita tak sebut lagi. Kalau sebut ni, wa imma kita malukan dia, wa imma kita nak jadikan berbalah balik. Maka Nabi Allah Yusuf menghormati abang-abangnya. Maka dia tidak menyebut kisah, dia buang dalam perigi. Dan dia juga, kita katakan menjadikan syaitan sebagai puncanya. Dan supaya kita mengetahui memang pun, kadang-kadang tuan-tuan dalam kehidupan kita, syaitan tu gaib, tak wujud. Kerana kita semua nampak sebab tu, sebab ni. Kita lupa syaitan, dia bersumpah di hadapan Allah untuk ganggu kita. Sebab tu bila kita ada sifat marah, dengki, benci, wasangka buruk, ketahuilah syaitan memainkan peranan yang besar. Bahkan waktu kita menyanggah perintah Allah, waktu kita suka mentaati perintah Allah, ketahuilah ada syaitan bersama kita untuk kita sentiasa berta'awuz, mengucap auzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika mana kita cenderung melakukan maksiat dan sebagainya, ketahuilah ada syaitan. Supaya kita tuan-tuan taklah memarahi anak kita sangat, bahkan mendidiknya kerana kita tahu dia kerana pengaruh syaitan. Pengaruh ini yang perlu kita halang, yang perlu kita rawat. Bahkan dalam diri kita sekalipun. Sebab itu Nabi Allah Yusuf tak cerita benda itu. Dan yang kedua kata ulama, kerana nikmat yang paling sempurna selepas Nabi Allah Yusuf keluar daripada penjara. Kerana waktu dia keluar daripada perigi, dia jadi hamba. Ia bukan satu nikmat yang sempurna. Tapi waktu dia keluar daripada penjara, dia jadi raja. Maksudnya dia jadi orang kuat raja. Bukankah itu nikmat sempurna? Dan bukankah kita bila cerita sesuatu, kita cerita pencapaian yang paling mulia, paling agung kita dapat?
Kalau kita berkata dulu Ustaz saya tak berjaya sangat, tapi sekarang saya berjaya besar sehingga saya ada syarikat sekian-sekian. Dulu saya sakit teruk sampai tak boleh jalan. Hari ni alhamdulillah saya sihat sampai jadi olahragawan negara. Contoh, kita akan sebut injazat performance kita yang paling hebat sekali. Maka Yusuf AS sebut, nikmat yang sempurna kat mana? Dia keluar dari penjara, daripada penjara keluar menjadi orang besar. Keluar menjadi orang kepercayaan raja. Maka tak perlulah disebut tentang yang campak dalam perigi kerana dia keluar jadi hamba. Maka itu bukan kesempurnaan nikmat. Walaupun itu nikmat, tapi bukan kesempurnaan nikmat. Kerana saya kata menjadi benda biasa, kita sebut benda besar-besar. Kalau orang tanya tuan-tuan, kelulusan tuan-tuan apa? Kita pun sebut CJ besar-besar, SPM, STPM. Kita tak sebut nombor 1 darjah 1, nombor 1 darjah 2, sebut belaka. Masa darjah 3, masa tadika best student tadika, dan masa pra tadika pun best student, takkan tuan-tuan nak sebut yang zaman tadika punya result. Kita sebut yang paling penting sekali apa? SPM. Atau mungkin kita cuma sebut kita ni daripada universiti sekian, PA ke sekian, master sekian, PhD sekian. Yang lain-lain tak ada periksa ke? Ada. Periksa bulanan, ada periksa mingguan. Takkanlah bila orang tanya apa kelulusan, kita pun catat semua. Keputusan periksa ujian bulanan, ujian mingguan, ujian harian semua tulis. Oh, ini kelulusan kita 4 gebor. Ataupun kita kata 40 muka surat. Orang kata ni macam tak kredit. Tak semua benda kita beritahu. Yang kita beritahu benda yang besar-besar. Maka dalam bab buang dalam perigi bukanlah satu benda yang besar dari sudut selepas itu apa yang berlaku. Tapi masuk penjara, terutama pula masuk penjara kerana tohmahan dengan perempuan. Satu tohmahan yang berat. Mencabur perempuan. Maka dikeluarkan, bukan sekadar maksud keluar mendapat kebebasan, bukan kebebasan dari tuduhan. Oh, Yusuf tidak bersalah apa-apa. Nama baik lebih utama. Dan mendapat kebebasan dengan maksud mendapat kuasa. Bukan sekadar bebas dari penjara. Bebas dengan ada kuasa pula. Lalu mentadbir negara yang pernah dia dipenjara. Bayangkan. Bukankah itu nikmat yang sempurna? Kan itu disebut. Kemudian Nabi Allah Yusuf kata apa? Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah. Dalam semua takdir bersifat lembut. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang sebahagian takdir Allah kita rasa macam keras sangat. Tidak. Ia datang dari Tuhan yang maha lembut. Yang maha penyayang. Di sebalik takdir tadi ada banyak limpahan Allah yang kita tak tahu. Kalau kita tadabbur setiap takdir Allah yang kita lalui. Tak kiralah kita mati orang kita sayangi, atau kalau orang bisnes bankrupt, kalau orang yang sehat, sakit atau sebagainya. Tetapi di sebalik takdir Allah itu ada kelembutan Allah. Yang ini ada hikmah yang banyak. Sehingga kita bila melihat hikmah, kita kata bagusnya benda ni. Bagusnya ia berlaku pada saya. Kerana hikmah-hikmah yang banyak. Namun ia tak akan didapati oleh orang-orang yang bersungguh dengan takdir Allah. Tapi orang-orang yang berkata sebagaimana Yaqub berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadu kepada Allah. Kesedihanku, kedukacitaanku. Kemudian sesudah itu, menjadi kebiasaan bila sempurna nikmat, maka kita diajar oleh Allah untuk bersyukur. Dan untuk berdoa kepada Allah. Maka pada episod yang ke-18, kita dengar doa Nabi Allah Yusuf AS. Bila Yusuf berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulk, engkau telah memberi kekuasaan padaku. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits, dan engkau memuliakan aku dengan sebab kepandaian aku mentadbir mimpi. Dan kerana pandai takbir mimpi, Allah angkat dia menjadi raja, yakni penguasa yang memerintah seperti raja. Fatiras samawati wal ardh, wahai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Anta waliyyi, engkaulah penjagaku. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan himpunkan aku bersama dengan orang soleh di kalangan para mursalin, para anbiya dan orang-orang soleh yang lain. Ini doa Nabi Allah Yusuf AS. Kata ulama, tidak pernah ada Nabi yang berdoa untuk mati sebelum Nabi Allah Yusuf AS. Tak ada. Yusuf AS ialah Nabi yang pertama berdoa mati. Berdoa nak mati. Kata Ibn Abbas, ma tamanna nabiyyun qattul mauta qabla Yusuf AS. Tidak pernah ada Nabi bercakap tentang nak mati. Ya, mereka tahu ada kematian, tapi tak ada ya Allah matikan aku. Tak ada sebut ya Allah matikan aku. Melainkan Nabi Allah Yusuf AS. Baginda ialah Nabi yang pertama yang meminta kematian. Diceritakan ketika mana berkumpul seluruh kaum keluarganya,
ayahnya, ibunya, adik-beradiknya. Lalu Nabi Allah Yusuf mengajar ayahnya untuk meninjau istana. Dan tadi macam biasalah tuan-tuan kita kalau pergi rumah orang, kalau tuan rumah tu baik, dia kata, jom saya ajak awak buat tour sikit, round. Dia pun ajak tunjuk, ni dapur, ni tandas, ni dapur basah, ni dapur kering, ni itu. Itu benda biasa kebaikan tuan rumah. Dan kerana kegembiraan tuan rumah bila tetamu datang. Nabi Allah Yusuf teruja dengan kedatangan ayahnya. Maka dia nak tunjuk pembedaran negara. Ayah nak tahu saya punya bidang kuasa. Bidang kuasa saya. Maka dia bawa Nabi Allah Yaqub AS untuk keliling istana. Tafa bihi fi khazainihi. Bawa dan tengok stor barang yang menyimpan makanan cukup untuk bumi Mesir dan negara sekelilingnya. Bayangkan storage dia ataupun dia punya warehouse dia besar mana? Warehouse dia. Warehouse ni istilah kita kata store barang lah. Yang letak macam-macam. Dan setiap orang yang datang dia kena beli benda tu. Untuk permulaan mereka beli. Yang tak ada duit baru diberi free. Dengan tempoh-tempoh yang dah dilalui oleh mereka. Maka ditunjuk pula kekayaan emas, perak, segala barang kemas, segala bentuk pakaian, segala bentuk senjata. Kemudian dimasuk satu warehouse tu penuh dengan kertas. Dulu kertas ni benda yang lumayan lah. Qaratis. Kertas ni bahasa Arab. Qartasun. Jamak dia qaratis. Qaratis. Lalu Nabi Yaqub tanya, ya bunai, ma aghfalak. Wahai anakku, kamu ni memang sia-sia lah. Sia-sia. Indaka hadhihi al-qaratis wa ma katabta ilayya 'ala thamani marahil. Kamu punya kertas banyak, langsung tak utuskan walaupun sepucuk surat, walaupun sebaris ayat. Punya banyak kertas, kenapa kamu tak tulis surat kat aku? Kita dah berpisah tempoh yang panjang. Paling kurang kita lah kalau lama duduk satu tempat. Hantarlah surat ke telegram ke. Zaman dulu kan hantar telegram. 2 bulan pun sampai ke sebulan pun sampai. Kenapa tak tulis surat? Lalu kata Nabi Allah Yusuf AS, Jibril menghalangku. Nahani Jibril. Jibril kata jangan tulis surat. Dan keadaan Yusuf tahu ayahnya masih hidup. Dan tidak boleh berhubung. Lalu kata Nabi Allah Yaqub, dah kenapa pula? Cuba tanya Jibril kenapa? Salhu anis sabab. Tanya dia sebab. Lalu kata Nabi Allah Yusuf, anta absad ilaih. Bukankah ayah lebih dekat dengan dia? Ayahlah tanya. Ayah kan dekat dengan Jibril berbanding saya. Lalu Yaqub pun tanya. Lalu kata Jibril, Allah yang suruh aku. Allah suruh aku supaya Yusuf ni jangan tulis surat kerana kamu ada sebut satu perkataan. Ketika mana anak-anakmu berkata, ayah, kita nak bawa Yusuf jalan-jalan, main-main. Lalu kamu kata tak boleh, aku tak boleh pisah dengan Yusuf, sedih. Satu lagi, tambahan lagi, aku takut dimakan oleh serigala. Kenapa kamu tak sebut takut pada Allah? Kamu yang takut serigala lebih tu kenapa? Kenapa kamu tak serahkan anakmu tu pada Allah? Lalu kamu letakkan kebimbangan dimakan oleh serigala, kerana itu Allah menghukum. Maka akan benar-benar berpisah. Sebab itu tuan-tuan kita, dengan anak-anak kita, bila berpisah, bila berjarak, bila berada pada posisi yang berlainan, kita hendaklah letak seluruh pergantungan kita pada Allah. Tak apa anak kita ni Allah jaga dia. Kita tak kata anak saya sesat sebab dia pandai bahasa Inggeris, dia pandai semua bahasa. InsyaAllah tak sesatlah dia. Tak, Allah jaga dia. Even kalau dia tak pandai bahasa pun. Kita kata sebab dia pandai bahasa dia tak sesat, sesat juga dia. Mungkin. Tak pasal anak saya memang kaki berdikari. Dia boleh hidup sendiri. Memang dia okey, tak. Jangan begitu. Katakan moga Allah memelihara dia. Katakan moga Allah menjaga dia. Kerana Allah sebaik-baik penjaga. Wallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Jangan kita takut sesuatu. Jangan kita mengharap sesuatu selain Allah. Wala tarju wa Allah. Jangan kamu harap selain daripada Allah. Ini adalah pengajaran yang penting. Tentang apa yang perlu kita pelajari daripada kisah Nabi Yusuf AS. Maka ketika itulah, setelah selesai round semua, tunjuk semua kekayaan dan jawab sebab apa tak tulis surat, sebab apa tak berhubung. Walaupun mengetahuinya, kenapa Nabi Allah Yusuf bersabar dengan tempoh-tempoh itu. Walau boleh dia terus diberitahu aku ni Yusuf cakap ayah datang sekarang. Ataupun terus bawa rombongan, pergi ke Palestin bawa ayah. Bukankah anak yang taat begitu cara dia? Dah tahu ayah ada, pergilah. Jumpalah ayah. Tak perlulah suruh ayah datang sini. Kita kan nak taat, kita jumpa ayah kan ayah jumpa kita. Ya kita akan jumpa ayah, bukan ayah jumpa kita.
Maka kenapa Yusuf AS tak buat begitu? Pertama, inilah perintah Allah. Yang kedua, kenapa pula Yusuf nak pergi ke Yaqub? Kerana Mesir itu jauh lebih baik pada tempat yang didiami oleh ayahnya. Maka dia perlu datang. Kerana ada sesuatu yang Yusuf nak beritahu di sini, tak habis mimpinya. Akan ada hikmah. Tapi yang penting kita tahu semua para nabi tidak melakukan satu tindakan melainkan dengan perintah Allah. Semua. Sebagaimana Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail di padang pasir kerana perintah Allah. Dan kan satu hikmah yang telah kita lihat dan kita tengok, kita faham, kita baca tentang hikmah ini. Maka ini doa yang mustajab. Yang dibaca, yang perlu juga dibaca dan dijadikan sebagai doa kita. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kita katakan engkaulah penjagaku dunia akhirat. Matikan aku dalam Islam, himpunkan aku bersama orang soleh. Atau kita menyebut, kalau di imam menyebut dengan perkataan jamak, yang berkata Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau waliku, engkau wali kami, penjaga kami dunia akhirat. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Matikan kami semua sebagai orang soleh dan himpunkan kami, matikan kami semua dalam keadaan Islam, tunduk patuh, dan himpunkan kami bersama orang yang soleh. Ini doa yang hebat. Khususnya sesudah sempurna kita mendapat sesuatu perkara. Maka setiap benda yang kita dapat diakhiri dengan doa. Sebagaimana kita mulakan dengan doa, kita akhiri setiap nikmat yang kita perolehi, setiap kesempurnaan yang kita perolehi dengan doa. Dan doa itu menunjukkan bagaimana kita bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Allah, dan mengharapkan apa yang lebih baik daripada nikmat yang Allah beri ini. Apa dia? Mati dalam keadaan Islam. Kan nikmat-nikmat ini bila kita mati dia habis. Tidak ada nikmat yang lebih hebat daripada mati dalam Islam. Kalau tuan-tuan perhatikan, setiap ayat bila Nabi Yusuf dapat jawatan, maka ketika dia datang ayat, bahkan orang yang beriman dan bertakwa itu lebih baik. Dan ketika mana setiap kali disebut nikmat dunia, Allah akan sebut nikmat akhirat yang lebih baik. Ketika mana Yusuf menyebut kesempurnaan nikmatnya dan mempertontonkan kepada ayahnya akan segala khazanah negaranya, maka dia menyebut tentang apa yang lebih baik pada itu, iaitu mati dalam keadaan Islam. Dan berhimpun dengan orang soleh. Jauh lebih hebat daripada berhimpun anak beranak. Tuan-tuan, berhimpun anak beranak ni kan seronok. Tapi lebih seronok pada itu akhirat kelak berhimpun dengan orang soleh. Dan seronok lagi kalau orang-orang soleh itu ialah keluarga kita. Tapi yang penting kita berhimpun dengan orang soleh. Itulah kesempurnaan nikmat di hari akhirat kelak. Sebab itu tuan-tuan, kita berusaha, kita bermujahadah untuk mendidikkan keluarga kita, mereka menjadi soleh. Kan yang benar-benar menghimpunkan kita akhirat kelak ialah kesolehan kita, bukan keturunan dan nasab kita. Dengan solehnya, maka berhimpun kita keluarga kita. Bukan dengan nasabnya, bukan dengan keturunannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.